Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang tuan-tuan dan puan-puan, pendengar-pendengar setia podcast AKPK TJT Tanya Je Thursday yang ke-6. Dah ada beberapa episod yang kita dah keluarkan membincangkan beberapa topik yang menarik berkenaan dengan pengurusan kewangan. So hari ini kita bawa topik berkenaan dengan pengurusan perniagaan. Perniagaan mikro, kecil dan sederhana ni merupakan salah satu segmen ataupun sektor yang terbesar dalam ekonomi Malaysia. Kan ramai peniaga-peniaga yang pelbagai saiz, pelbagai jenis institusi, kan, dan sudah pasti bila sektor ni adalah sektor yang besar, contribution kepada peluang pekerjaan, pembangunan ekonomi pun akan jadi lebih besar. Jadi satu segmen yang penting sebenarnya untuk kita bincangkan, untuk kita tengok macam mana sebenarnya segmen ini dapat kita kembangkan, dapat kita tambah baik daripada pelbagai aspek lah. Dan hari ini bersama saya, kita ada Yang Mulia Tengku Nurhanin Tengku Osman, jemputan khusus daripada satu syarikat yang tidak asing lagi. Kan kejap lagi kita ceritakan sedikit berkenaan dengan syarikat dan produk yang yang Puan Hanim sediakan. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke sesi podcast kita lah, untuk kali ini kan. Dan kami berbesar hatilah sebenarnya kan, syarikat ataupun bisnes yang bersaiz besar macam syarikat Puan ni sudi terima jemputan kami untuk berkongsi kepada pemilik perniagaan ataupun pengusaha-pengusaha perniagaan di luar sana macam mana kita nak pastikan ada improvement dalam perniagaan kita kan. So kita bawa Puan macam saya sebut kan, kita bawa Puan ni khusus untuk tunjukkan the journey of the business tu, walaupun tidak mudah tetapi sebenarnya satu possible journey. Betul. Kan bermula daripada apa yang kita ada dan progress by progress kita kembangkan. Kan? Okey. Jadi mungkin kalau saya boleh kenalkan juga Yang Mulia Tengku Nurhanin Tengku Osman, sedikit latar belakang yang mungkin selepas ini kalau Puan ada area-area yang Puan nak kongsikan adalah berkenaan dengan bisnes ini. Okey, jadi untuk makluman kita panggil Kak Nim lah senang kan. Lebih selesa Lebih selesa panggil Kak Nim lah. Sebut puan-puan kan nanti terkedu tak boleh nak bercakap. Okey. Untuk makluman para pendengar kan, penonton-penonton podcast AKPK Kak Nim ni adalah sekarang jawatan sebagai CEO. Betul. Di NIMS Edilicious Sendirian Berhad. Tetapi sebelum jadi CEO ni sebenarnya dia juga adalah merupakan founder lah kepada NIMS Choco Tub. NIMS Choco Tub. Okay. Bukan satu produk yang asing bagi kita kan. Saya rasa this brand ataupun this recipe ni, cereal dengan coklat ni dah ada dalam industri mungkin 9 tahun dan 10 tahun kan. Dan the journey Kak Nim ni bermula daripada perniagaan di rumah. Betul, bermula dekat rumah. Bermula dekat rumah, di apartmen pula tu, bukan landed. Ya. Yeah. Kan. Okay, jadi menarik satu perniagaan yang dimulakan di rumah, maksudnya bermula dengan satu kapasiti yang sebenarnya kita gunakan apa resources yang ada di sekeliling kita je. Betul. Kan mungkin pada ketika itu tak ada lagi fund yang besar, tak ada pekerja yang ramai, tak ada kilang, tak ada kaedah pengurusan, tak ada banyak benda lah yang tak ada, tapi bermula kan. Dan selepas 10 tahun journey, sekarang telah terlibat dengan aktiviti mengeksport di berapa negara Kak Nim tadi? Lebih 10 buah negara. Lebih 10 buah negara. Produk yang sama, resepi yang sama, kan, mampu masuk ke pasaran yang global. Kan jadi journey tu yang kita nak dengar tu sebenarnya. Okey. Alright, kemudian ini kita bawakan juga bersama bersama kita pada hari ini adalah Encik Ahsanul Israq Muhammad Juhaini, Timbalan Pengurus unit atau seksyen pemasaran Jabatan Pendidikan Keuangan PMKS. Yang ni dari AKPK lah. Okey, kita jemput individu yang bertanggungjawab di AKPK kan untuk menyebarluaskan topik-topik pengurusan kewangan untuk perniagaan. Okey, jadi di AKPK ni macam saya sebut awal-awal tadi, kita ada topik yang kita fokuskan kepada individu, kan, pengurusan kewangan individu, pengurusan hutang dan sebagainya. Dan untuk pemilik-pemilik perniagaan pun sama juga. Kita sediakan modul yang sama, aktiviti yang sama dan konten yang sama lah untuk pendidikan kewangan. Okey. Saya sebelum kita pergi jauh ke dalam berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ni Kak Nim, saya nak tanya Kak Nim lah kan. Boleh. 10 tahun perjalanan Kak Nim. Dah masuk ke 10 buah negara. Malaysia 11 lah kan total market yang ada kan.
Total 12 lah. Total 12. 12. Okey. Produk ni berada di 12 pasaran negara yang berbeza. Lah. Global. At global level lah. Kan bukan main region tapi at global level. Kan, dan saya tengok pun perkongsian daripada Kak Nim dalam social media, banyak pergi ke US, India dan sebagainya kan. Orang mungkin tertanya-tanya lah kan. Bisnes yang asalnya start dari rumah ni. Mula dari rumah ni dekat apartmen, bawa masak sendiri kan. Dapur sendiri, tak ada kilang dan sebagainya. Kan. Yang sekarang ni dah berada pada level yang berbeza. Kan. Satu soalan lah. Kalau Kak Nim boleh kongsikan. Boleh. Kan. Berapa sales ataupun jualan kan, jualan terbesar yang Kak Nim pernah capai sepanjang 10 tahun perjalanan ni? Okey, pertama sekali Kak Nim nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak AKPK kerana sudi jemput Kak Nim hari ni untuk dalam podcast pada hari ni dan membincangkan topik yang Kak Nim lebih suka orang kata berkongsi. Berkongsi kan apa yang journey yang Kak Nim lalui sepanjang dalam bisnes ni lah. Sebab perjalanan ataupun pengalaman ni bila kita berkongsi dengan ramai orang mungkin memberi inspirasi, mungkin memberi pengajaran, panduan dan sebagainya kan. Okey, soalan tadi berbalik pada soalan Mus tadi, berapa nilai tertinggi kan? Nilai tertinggi. Sebenarnya dalam sepanjang saya berniaga ni 10 tahun lah. Daripada 2014 sampai hari ni, jualan tertinggi kami pada waktu PKP lah sebenarnya. Waktu PKP tu adalah turning point pada kami di mana jualan tertinggi pada tahun tersebut mencecah 38 juta setahun. Untuk satu tahun? Ya, itu 38 PKP juta. Tu duduk di rumah je tu? Ya, betul. Kalau orang sebut 38 juta. 38 juta. Okey, saya lock dulu Okay. Tuan-tuan perempuan kita tengok bisnes yang asalnya bermula daripada rumah kan, dan mungkin selepas 8 tahun pun Kak Nim ya, kalau betul. 2020 mungkin selepas 6 tahun ke 7 tahun 6 ke 7 tahun mampu capai hasil jualan 38 juta. Okey. So ini benda yang kita nak belajar sebenarnya. Poin penting yang kita nak belajar daripada Kak Nim, ada angle-angle yang kita boleh tengok lah untuk untuk sama-sama kita tambah baik kan perniagaan-perniagaan kita pada masa akan datang lah. Okey. Jadi saya masuk semula kepada soalan yang saya sediakan ni nak tanya kepada Kak Nim ni kan. 10 tahun perjalanan Kak Nim, mungkin Kak Nim boleh kongsikan the journey itself kan, dari sudut peluang yang ada kan. Maksudnya saya faham dalam di Malaysia ni kerajaan kita memang banyak inisiatif-inisiatif yang disediakan dan sebenarnya ruang untuk berniaga ni tidak tertutup. Betul. Di situlah sebenarnya ada opportunity. Betul. Kan, cuma mungkin yang membezakan adalah kita bijak mengambil peluang ataupun nampak ataupun tidak peluang tersebut kan. Yang pertama, yang keduanya for sure business is not an easy journey, it's not a easy thing to do kan, bukan benda yang mudah untuk dibuat. Mungkin ada cabaran-cabaran yang Kak Nim rasa penting untuk ditekankan, untuk dikongsikan, yang mana boleh memberi pengajaran nilai kepada pemilik syarikat ataupun bisnes di luar sana, supaya apa? Supaya tak terantuk dulu baru nak tergadah. Betul. Kan, tahu dulu. Boleh elakkanlah. Kan, takkan nak tunggu terantuk sakit baru nak belajar. Betul. So belajar lebih awal. Okey. Kak Nim share journey lah share pengalaman sepanjang 10 tahun ni. Sebenarnya banyak cabaran ataupun yang kita dah lalui lah. Saya buat bisnes ni sejak 2014. Okey. 2014 bermula daripada rumah dan waktu tu saya adalah seorang student, seorang pelajar, dan juga saya dah berkahwin. Kahwin awal. Dah kahwin Umur awal. berapa ni kahwin? Umur 22 kahwin. Umur 22 kahwin. Saya mempunyai anak, seorang anak waktu tu. Dah ada anak Dah ada anak waktu tu. Umur 22 dah ada anak. Umur 22 kahwin, 23 dapat anak, 24 saya mula bisnes. Okey, alright. Saya di cepat tahun semua tu. Alhamdulillah rezeki. Tu 24 tu saya mula bisnes 2014. Saya mula daripada rumah lah. Saya mula daripada rumah di mana pada suatu hari, cerita dia pada suatu hari pada suatu hari suami saya bawa balik 2 balang, dulu orang panggil cokoja. Cokoja dalam masa saya dapat tu, dia tahu sebenarnya saya ni, dia tahu saya suka coklat, and then dia bawa balik 2 balang, dia beli dengan kawan dia, and then dia bawa balik
dia cakap you kena cuba benda ni, sedap ni. Saya tahu you suka. And then satu lagi dia kata kawan I ni ada buat jual. Buka untuk orang ejen. Orang nak berniaga ke, orang nak jual ke, boleh. Okay. So bila dia bagi tahu macam tu, saya pun nak makan. Saya rasa sedap. Bila satu saya makan, satu lagi tu saya ambil gambar. Saya ambil gambar dan saya post dekat social media saya, Facebook dengan Instagram saya, dan saya nak tengok ada orang nak beli ke tak? Ada demand ke tak? Ada demand ke tak? Itu tadi poin pertama saya dalam bisnes ni. So masa tu saya, bila husband saya cakap, you nak jual ke? You nak jual, modal dia RM300. Modal pertama RM300. And then masa tu saya tak ada duit. Saya memang bergantung dekat suami saya lah, sebab saya masih belajar. Dan saya cakap saya tak ada modal. Tapi apa saya buat, dah ada orang order ni. Dah ada orang nak order dah. Lepas post di social media tu dah ada. Dah ada orang nak order. So saya kata, saya tak ada modal ni, macam mana dah ada orang nak order. So apa suami saya cakap, tak apa, dia bagi pinjam RM300. So saya bermula dengan saya tak ada modal, tapi saya post dekat social media, tengok demand dan sebagainya, dan saya pinjam duit suami saya RM300 untuk mulakan perniagaan. So sebenarnya bisnes ni tak perlu pun modal yang besar. Apa yang saya ada masa tu adalah saya ada social media sebenarnya. Perasanlah saya ada social media yang mana saya nak dapatkan saya punya feedback yang mana ada demand ke tak kepada produk saya. So dengan RM300 tu saya pun beli, and then 2-3 kali lah saya repeat order dengan saya punya supplier tu. Kemudian dia dah tak boleh supply. Sebabnya dia kata demand you terlalu banyak. Permintaan dah tinggi kan. So kemudian saya cari jalan lah, di macam mana bila orang dah trust kita, kita takkan nak stop macam tu je. Demand dah ada ni. Demand dah ada. Bagi saya pula, saya waktu tu dah seronok. Saya dah seronok, mulanya saya nak buat suka-suka, dengan kononnya nak tambah duit poket sendiri yang tak ada duit poket selama ni kan. So bila suka-suka tu saya dah makin serius, sebab saya enjoy buat benda tu. Walaupun saya masih belajar, saya kena, ada anak, ada komitmen yang lain kan. Dan kemudian saya pun cari jalan macam mana nak buat produk tu sendiri. So saya cari jalan macam mana nak buat produk tu sendiri. Apa saya buat, saya minta bantuan saya punya husband saya punya sepupu. Dia pun bantu saya untuk kita buat R&D sama-sama. Kita pergi beli barang sama-sama, kita buat test macam mana, buat tak jadi. Buat tak jadi, cari resipi, and then akhirnya kita dapatlah jumpa satu formula yang memang sedap lah, yang ikut cita rasa kita, bukan sekadar nak jual. Dan bahan-bahan yang kita gunakan pun yang berkualiti punya. I think ini part penting ni Kak Nim, kalau boleh saya mencelas sikit sebelum Kak Nim sambung nanti kan. Maksudnya membuat, sebelum kita buat produk ni kan, kita nak pastikan produk tu sebenarnya kena sesuai dengan demand yang ada. Orang nak rasa macam mana. Betul. Kan? So that's where R&D tu berlaku. Kita test dulu, buat dulu kan. Betul. Jangan ambil main terus buat je. Itu penting sebab bila kita nak jual produk ni kan, kita kena cari satu benda ataupun perkara yang kita bukan sekadar nak jual. Bukan sekadar nak cari duit je nak cari duit je. Tak. Kita nak jual tu biar puas hati lah. Kalau bagi saya ni, biar puas hati, yang mana yang kita makan, yang mana yang kita rasa orang akan bagi feedback yang bagus kat kita. Barulah daripada situ ada reputation. Sebab tu orang datang balik kat kita, sebab orang dah trust kita. Kan? So daripada situlah saya bermula dengan apa yang saya start balik buat sendiri dan sebagainya. Demand saya makin banyak dan sebagainya. Dan saya lah juga yang tukang post apa semua. Tukang buat, tukang orang kata promote, pergi COD, pergi packing parcel dan sebagainya. So saya bermula sendiri semua. Kak Nim, suami masa tu bekerja? Ya betul. Suami saya waktu tu bekerja. So memang buat sendirilah ni. Semua betul. Buat sendiri. Tapi suami saya waktu tu dia support dari segi contohnya kalau saya perlu pergi kelas, saya minta bantuan dia untuk pergi beli barang ke, ataupun
pergi, lepas dia balik kerja, kita pergi sama-sama pergi hantar post dan sebagainya. Tapi kebanyakan saya masa mula-mula tu saya buat sendiri. Dengan anak kecil bawa sekali. Anak saya, alhamdulillah saya dapat daripada keluarga jaga dia waktu tu, sementara saya pergi kelas semua kan. So jenis saya mula-mula tu saya tak rasa pun benda tu susah sebenarnya bagi saya. Tak rasa pun beban bagi saya sebab saya enjoy buat benda tu. Saya suka. Kan? Kemudian start daripada journey tu saya pun terus buat lagi. Bila ada demand ni kita tak boleh stop tau sebenarnya. Kita tak boleh stop. Apa-apa cabaran pun datang, memang kita tak boleh stop sebab bila orang dah trust kita kan. Kemudian saya banyak juga masuk, saya ingat lagi waktu tu saya banyak masuk event. Untuk perkenalkan produk saya ni. Untuk perkenalkan produk Crispy Chocoja ni. So saya banyak masuk event dekat Kelantan lah. Sebab saya asal Kelantan. Saya asal Kelantan. Jadi saya banyak balik ke Kelantan untuk mempromosikan produk ni. Jadi so waktu saya pergi event, pergi buka booth dekat Kelantan, saya tinggalkan anak saya dekat mak ayah saya. So saya pergi berniaga dekat event. So daripada tu saya start seronok bila dapat hasil buat-buat habis. Buat-buat habis. Okay Kak Nim, sorry saya nak tanya kan. Sekarang ni kan orang cakap the marketing platform adalah social media. Betul. Tapi Kak Nim cerita tadi, this is the physical event. Kita pergi, kita bawa barang dah habis. So pendapat Kak Nim lah kan. Okay. Pendapat saya masa saya guna, sebenarnya saya memang start dengan social media. Saya memang start dengan online saja. Tapi saya masuk event tu untuk saya perkenalkan lebih orang kata lebih lanjut, meluas lagi. Lebih solid lah. Lebih kan? Solid. Nak orang kata validate benda tu. Betul ke orang suka produk aku ni kan. So marketing yang seterusnya saya join event, tapi saya mempromosikan saya ada kat sini. Melalui social media juga. So saya dapat customer yang datang nak beli produk saya melalui social media juga, dan dia beli di event. Repetitive customer lah ni. Yes, betul. Itu poin penting yang Kak Ni sebut tadi. Kan, dapatkan trust, kepercayaan pengguna tu dulu. Kan? Testimoni. Kan, orang bila makan sekali dia suka, dia beli lagi. Compare tu beli sekali tak suka, tak ada dah. Betul. Kan, mungkin pembelian tu berlaku sekali kan. So Kak Ni nak tanya kan, so lepas masuk ke event, kemudian the journey tu saya rasa mungkin banyaklah promosi aktiviti yang dibuat kan. So sekarang ni produk dah berada di global level, international level kan. Bila start proses tu? Okey, sebenarnya nak cerita perjalanan tu panjang kalau cerita. Banyak okay, siri boleh buat ni. Saya ringkaskan lagi 2014 tu adalah satu turning point bagi saya, yang mana untuk saya bermula dengan produk yang sekarang ni lah. So 2014 saya masih belajar dan saya habis belajar 2015. So saya graduate 2015 di Universiti Melaya. So lepas habis belajar, waktu tu decision saya, sebenarnya 2014 tu ada berlaku cabaran. Kita mula bisnes ni mesti akan ada cabaran. Mula-mula nak start bisnes pun dah ada cabaran. Okey, apa cabaran pertama saya masa saya start bisnes waktu 2014 tu? Waktu tu Disember 2014 berlaku banjir besar di Kelantan. So di Pantai Timur. Jadi saya baru je hantar bahan mentah sebab saya pindahkan production saya pindahkan buat ni Chocoja ni ke Kelantan. Saya minta bantuan mak ayah saya untuk tolong buat production sebab saya nak kena habis belajar. Saya nak kena fokus belajar, saya minta bantuan mak ayah saya untuk tolong buatkan production. Kemudian waktu banjir besar kita baru je hantar satu lori waktu tu, saya ingat dalam 10 tan lah bahan mentah. Bahan mentah kita hantar sebab kita nak kejar ni, takut banjir ni. So hantar, kemudian memang tenggelamlah nasib orang kata semua diuji kan. So memang habis tenggelam banjir, kerugian lebih kurang dalam 20-30 ribu ringgit lah waktu bahan mentah saja. So itu cabaran pertama saya dalam bisnes yang saya buat sekarang ni. Bila baru je demand nak ada, baru je produk nak naik dan sebagainya, dah ada ujian. Kemudian 2015 saya habis belajar. 2015 saya habis belajar. So saya buat decision. Husband saya cakap, you nak belajar ataupun you nak teruskan bisnes ataupun you nak kerja. So saya cakap saya nak teruskan apa yang saya dah buat. So saya teruskan saja apa yang saya dah buat.
Jadi lepas habis belajar saya fokus balik bisnes dan saya buat balik production tu dekat tempat saya duduk. Di Selangor lah. Saya duduk di Kelana Jaya. So saya buat balik semula. Saya start balik daripada kecil balik. Maksudnya saya start sendirilah. Kacau coklat. Saya start sendiri buat sendiri semua. Semua start daripada zero balik lah kira. Selepas banjir yang tu. So saya dah decide saya nak buat balik. So saya buat marketing sendiri dan sebagainya. And then 2015, 2016, 2017 masihlah gradually naik dan sebagainya. Dan rumah saya itulah jadi tempat jadi kilang lah. Rumah tak macam rumah lah kira. Tapi saya masih lagi teruskan apa yang saya dah buat lah. So saya tak kisah pun saya duduk dalam kotak-kotak yang banyak pun. So dan daripada situ 2018 saya ingat lagi 2018 produk kami dah ada orang kata dah tersebar luas lah. Maksudnya time to trend. Orang dah keluarkan. So maknanya kompetitor pun dah banyak. Dah ramai dan sebagainya. Tapi produk saya waktu tu dalam balang kaca. Balang kaca masih kekal ada identiti balang kaca dan orang lain dah start berubah. Maksudnya orang lain dah start dalam balang kaca pula kena rendam air panas. Cokoja dulu unik dia sebenarnya kena rendam air panas. Baru cair coklat dia. Baru makan sedap makan. So orang lain dah buat inovasi dulu yang mana produk tu dah boleh makan secara maksudnya tak keras lah. Tanpa perlu ada proses. Tak perlu ada proses panas. Lepas tu orang pula tak buat dalam jar dah. Sebab mudah pecah kan kita post barang apa semua dah mudah pecah. Lepas tu orang dah buat dalam balang plastik macam balang biskut tu. And then saya pun cari dan masa tu sales saya pun dah start drop. Ada kompetitor sebaru ni. Ada kompetitor. Tapi saya ingat lagi kita naik paling tinggi jualan kita dengan Crispy Chocoja tu. Saya ingat lagi sampai pukul 4 pagi tak tidur dan sebagainya untuk siapkan order customer ni. Jualan tertinggi waktu tu RM500,000 sebulan. Sebulan RM500,000. Waktu tengah market tengah hype, orang tengah ramai ni kan. Tengah ramai yang Kak Nin sebut sales drop tu. Selepas itu. Selepas itu. Alright. So selepas itu sebab orang dah mula tiru kan? Orang dah mula tiru dan kita tak ada buat perubahan apa-apa. Orang dah start komplain dan sebenarnya ada benda yang berlaku kat situ. Sebenarnya bila kita dah satu tahap yang kita rasa kita tak pernah capai dengan jualan RM500,000 dan kita rasa duit kita banyak dan kita rasa macam comfort zone betul. Saya rasa macam waktu tu darah muda lagi kan. Orang kata darah muda ni dia gelap mata sikit. Dia gelap mata sikit, dia tengok duit tu dia rasa nak pergi, orang Kelantan kata jolly lah. Dia nak pergi jolly, dah start pergi jolly dah. Dah start spend. Dah start. Apa yang saya spend waktu tu saya rasa tak adalah banyak sangat, tapi mungkin saya tak pandai dari segi pengurusan duit lah, pengurusan kewangan yang teratur, macam mana nak buat simpanan dan sebagainya. Saya spend saja. Jadi kita keluar saja, belanja je. Buat rumah, saya beli kereta, pergi travel. Dah lifestyle pun dah berubah. Waktu tu dah ada duit. Betul. Takkan nak maintain ni lagi susah sebenarnya. Betul. Takkan nak maintain. Dan apa yang second thing saya belajar adalah yang mana dah mula rasa tak fokus lah bisnes. Dah mula dah rasa tak fokus kat bisnes, dah rasa macam aku ada duit kot kan. Aku ada duit, dah rasa macam marketing dah tak buat, ejen dah tak jaga, sedangkan selalu bagi training kat ejen, bagi apa macam-macam ni lah motivation lah apalah kat ejen, dah tak jaga, customer service pun dah tak jaga kan. So sales makin drop, kompetitor dah makin mendahului, makin ramai. So sampailah satu tahap 2019, early 2019, dalam akaun bank saya, akaun bank bisnes, kami hanya tinggal dalam RM3,000 sahaja. Daripada sales yang banyak-banyak tadi tu, yang Kak Nin sebut tu, yes, RM500,000 kan? Ya, sebulan kan? Dalam so sekarang dalam akaun bank waktu tu tinggal RM3,000, nak bayar gaji staff, nak bayar komitmen-komitmen lain pun dah tak mampu. Jadi bila saya tengok keadaan macam tu berlaku, kita ada juga minta bantuan di mana minta bantuan orang terdekat lah.
iaitu keluarga. Keluarga lah. Keluarga Ya. dululah. Tapi kita masa tu pergi kepada bapa mertua. Bapa mertua saya lah. Yang mana ayah kepada suami saya, kita pergi jumpa dia. Dia seorang businessman. So kita pergi jumpa dia dekat office. Kita kononnya pergi sana untuk minta injection modal saja. Nak minta bantuan, nak start balik, nak pinjam modal 10,000 je, tak banyak. Mula-mula kita macam-macam plan, nak minta 50,000, nak buat tu, nak buat ni, siap list nak guna apa. Tapi bila kita pergi jumpa, dia bagi tahu, dia kata, kalau hari ni papa tolong korang, korang takkan belajar. Okay. So bila kami pergi dekat sana, dia cakap macam tu, kami rasa kecewa. Kenapa keluarga sendiri tak dapat bantu, tak tolong. Sedangkan ni anak dia kan, anak dia. Tapi ini adalah pengajaran terbesar, saya rasa. Pengajaran terbesar yang mana memberi satu tamparan hebat yang mana kami perlu belajar. Sebab dia dah pesan. Dia dah pesan awal-awal. Itulah dia cakap, itulah papa dah pesan dulu, jaga duit. Jangan berjimat cermat, simpan. So dia dah pesan. Tapi ini yang menyebabkan sampai hari ni tamparan hebat tu menyebabkan kami berhati-hati dalam keuangan. Jagalah, tak macam dulu. So selepas tapi dia ada satu nasihat yang lain yang mana dia bagi tahu, dia kata sekarang buat apa yang maksudnya gunakan apa yang ada, keluarkan mana yang yang ada dan kecilkan balik bisnes. Downsize balik. Downsize balik bisnes dan juga kita punya lifestyle. Kalau sebelum ni pergi makan kat kedai selalu, makanlah dekat rumah. Kan ni saya ada soalan sebut pasal lifestyle ni kan. Yeah. Gaya hidup ni is not something easy untuk ubah. Tak mudah lah. Kan, especially bila kita dah reach satu level kan, yang mana poket kita ni tebal kan, lifestyle dah berubah, tiba-tiba nak downsize business ni satu proses lah ni kan. Lifestyle ni kita punya ni boleh je kat ni kita ubah je. Sebenarnya saya tak adalah terlalu banyak, kami berdua husband and wife tak adalah terlalu banyak menonjol dalam lifestyle, tapi kami lebih kepada ubah lifestyle tu tak ada masalah bagi kami. Sebab kerana kami hidup pun ibu bapa pun ajar kami dengan bersederhana. Ya. So apa yang saya ingat waktu tu, kami kecilkan bisnes balik, di mana yang mana staff-staff yang tak perlu, sebab kita banyak pakai part timer kan. So kita let go kan, and then kita jual balik apa yang kita ada. Sebab dia pesan, dia kata apa stok yang ada sekarang, juallah dengan harga rugi ke, juallah dengan harga murah ke, asal kita dapat cash reserve, dapat duit. So yang mana ada saving ke apa ke, yang personal ke, keluarkan balik untuk bisnes, labur balik untuk bisnes. Saya pun tak banyak waktu tu dalam saving saya rasa keluarkan balik duit dalam ASB lebih kurang dalam berapa ribu untuk start. Tapi itu bukan jadi satu ni. Tapi saya ingat lagi, saya makan pun makan nasi, dia kata makan nasi putih dengan ikan goreng pun cukup lah. Tapi apa yang saya buat waktu tu, saya pergi makan rumah mak mertua saya. Kalau makan sendiri mungkin itulah menu dia. Ya, betul. Kalau makan sendiri mungkinlah itu menu dia. Ada strategi lain. Tapi ada strategi lain lah. Tapi itu pun menunjukkan keadaan sebenarnya masa tu kan. Maksudnya maksudnya at our own self kan. Memang itulah keadaan dia kan. So bila kita kecil bayan, dan ada satu benda yang saya buat juga waktu tu, dah nak menjelang puasa. Bila puasa ni kita ada satu produk yang baru, produk seasonal, iaitu kita panggil crispy chocobar. Kita buat macam kuih raya lah. So masa tu kita tak ada modal. Apa yang saya buat adalah kita ambil pre-order. Orang bayar dulu. So saya ingat lagi, pre-order saya buka waktu tu, saya dapat collect dalam RM19,000.
saya rancang berapa ni dengan harga berapa apa semua, siapa yang dapat bayar segera saya akan dapat special price. So daripada situlah saya dapat balik modal RM19,000. So buat pre-order dan dapat balik, beli bahan mentah dan sebagainya. So dapatlah start balik slowly. Okay. Kemudian habis cerita dekat lepas raya, nak keluarnya produk Cokotap ni, sebenarnya daripada tahun 2019 tu kita dah mencari satu solusi macam mana nak innovate lagi produk yang sedia ada ni. Start 2019 kita dah nampak pattern dah drop. So apa produk lagi yang kita nak keluarkan selain daripada Chocoja waktu tu. Kita husband and wife ni membincangkan nak buat keluar air minuman lah, nak buat keluar produk-produk lain lah kan. Tapi bila kita tengok balik, sebenarnya daripada bila kita mengkaji produk kita tengok sebenarnya customer nak apa. Pelanggan kita ni nak apa sebenarnya? Masalah dia apa sebenarnya? Masalah dia produk kita ni mudah pecah. Tak boleh nak terus makan. Bukan isu tak sedap. Bukan tak boleh nak jual. Kan? So kita menyelesaikan masalah customer kita. So kita tukar packaging je. Satu proses saja. Tukar packaging. Iaitu tukar packaging dan buat terus boleh makan. Maksudnya terus cair. Terus boleh makan macam tu. Tak perlu rendah air panas. Jadi satu solusi yang kita buat itu menyebabkan satu lagi bila kita dah ada pesaing yang ke depan daripada kita. Jadi kita kena buat satu kelainan. Kelainan yang mana orang dah dalam balang plastik tapi kita tak nak sama macam dalam balang plastik itu juga kan. Kita nak satu standard yang lebih hadapan daripada orang lain. Jadi masa tu kita buat kajian saya tengok produk bukan dalam Malaysia tapi kita tengok mengkaji produk-produk luar negara. Dan saya tak ambil satu produk luar negara ni, saya tengok dia ada coklat juga. Dia ada produk yang lebih kurang sama tapi pakai cereal juga. Dia letak dalam balang warna hitam. Kenapa dalam balang warna hitam ni? Sebab bila dalam jar ni dia nampak coklat cair meleleh tu tak cantik. So kita buatlah dalam balang warna hitam. So itulah idea dia sebenarnya, kita cari balang ni. So daripada situlah kita start sourcing kepada supplier untuk packaging dan sebagainya. 24 Ogos 2019 itu adalah turning point. Saya launch produk Crispy Cokotap, Nims Crispy Cokotap di Facebook live sahaja. Baru perkenalkan masa tu? Waktu tu baru perkenalkan dan modal saya pun tak banyak waktu tu. Saya keluarkan waktu tu 5,000 sahaja. 5,000 dan waktu saya live launch produk ni dalam masa 1 jam 5,000 tak sold out. So itu sebenarnya customer nak. Itu boleh lawan artis-artis tu kat ni. So buat live sekali ramai orang masuk terus sold out. Dia macam mana sebenarnya? Pelanggan kita ni setia dengan kita. Tapi kita yang tak berubah. Kita yang tak buat perubahan kepada orang mungkin menunggu sebenarnya kan. Betul, orang menunggu. Orang apa lagi Nims nak keluar? Apa lagi Kak Nim nak keluarkan? So loyal customer ni kita memang fans dah. Memang dia nak produk ni, kan? So alhamdulillah memang daripada situ 2019 tu tadi 24 Ogos 2019 kemudian habis kita repeat order lagi. Repeat order. So dengan modal yang saya ada banyak tu saya naik sikit-sikit. Mula-mula order yang first tu tadi 5,000. Kemudian saya order 10,000. Kemudian dah demand dah makin banyak dah. Saya dah tak boleh cope dah. Waktu tu saya ingat lagi orang sanggup bayar dulu. Barang tak ada lagi orang sanggup bayar dulu. So 2020. Okay. Kemudian 2020 PKP. Bila PKP ni saya dah start ada balik untung, saya dah start ada balik modal lah. So saya memang jaga. Memang waktu tu kita jaga betul-betul lah. So kita sebab memang kita buat sendiri kan semua. Kita buat sendiri, kita tak ada spend pergi terus nak pergi buka kilang ke, tak ada. So kita buat kat rumah je. Sampailah 2020 tu PKP kita masih buat kat rumah dengan permintaan yang sangat tinggi. Saya ingat lagi masa kat rumah tu saya boleh keluarkan 100,000 tub sebulan. Dekat rumah saja. Dekat rumah. Berapa orang buat kerja tu kat ni? Saya ingat waktu tu dalam
10 orang. 10 orang 10 orang kot. Tapi kita semua panggil part berkampung time. dekat rumah. Berkampung dah tak boleh keluar. Berkampung kat rumah PKP. memang duduk kat rumah lah. So dalam rumah lah. Dan bekerja berapa jam tau? Saya rasa 24 jam rasa. Tak kerja. berhenti. Tak berhenti. Production Buat tak berhenti. Tukar shift lah. Ya. So pagi malam, pagi lah. Pukul 4 pagi masih lagi packing order makin banyak dan sebagainya. So tak boleh cope lah. Demand makin tinggi lagi. So saya terpaksa keluar. Bukan keluar, saya terpaksa sewa lagi sebiji rumah. Masa tu dalam keadaan PKP kita tak boleh nak keluar mana-mana. Sewa rumah lain lagi. Kita sewa lagi rumah lain and then kita sewa lagi sebelah lagi. Sebab stok dah nak kena masuk banyak dan sebagainya. Dan sampai satu tahap kita ada, bukan sampai sewa rumah dalam, masa tu dah boleh buka sikit, PKP dah longgar sikit. So kita dah boleh buka kedai. So saya pergi sewa kedai. Dan kita sewa lagi sebiji kedai lagi. Total production kita waktu tu dah lebih 5 tempat lah. Kemudian dah membesar sampai ke ekspor ke luar negara. So bila tahap macam tu, kita dah rasa satu tahap yang mana kita punya produk ni sampai kat mana. Maksudnya kita waktu tu tak apply halal lagi. Dengan keadaan yang macam tu, kita tak boleh nak menjamin kualiti produk kita kan. So kita pergi ke the next step. Okay, this is the decision kita nak kena move kepada factory. Kita dah kena ada kilang dah. Sampai jualan saya waktu tu, saya ingat lagi dalam 2 juta, 3 juta kot. Dengan hanya daripada rumah dan daripada kedai-kedai tersebut. Sebulan. So, terpaksa kita pindah kilang because of the demand. Dan kita kena move to factory, kita buat kilang. Dan masa mula-mula saya nak buat kilang tu, kita beli kilang, belum masa tu kita nak sewa dulu. Di Meru Kelang, yang kilang sekarang ni. Masa tu orang PKP murah lagi sewa 6,000 je. Orang drop the price kan. Yes, orang drop the price. Dan tapi kita fikir kita dah nak spend renovation dekat 500,000 dah, 500,000. Okay, 500,000. So saya rasa baik kita beli. Masa tu kita dah ada cash reserve. So kami beli kilang cash. Okay. 2.4 juta. So kita beli cash kilang and then kita buat renovation dah ikut standard untuk ekspor. Alright. So kita dah siap-siap lah kilang tu untuk standard yang lebih tinggi. And then itulah jenis saya masuk ke factory. Itulah kalau tanya saya kenapa start daripada NIMS, daripada rumah pergi ke global, itulah mission kita. Dan kita daripada factory itulah kita keluarkan produk yang kita pastikan ada halal, follow the standard. Kita ada HACCP, HACCP, GMP dan sekarang ni standard kita ISO 22000. Okay, alright. So the development inovasi saya rasa banyak poin penting kalau kita rangkumkan semula dalam dua poin tadi kan, peluang dengan cabaran kan. The market is there. Saya rasa produk yang Kak ni buat ni it's not something yang complicated, susah nak fikir. Semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Kan, the different is the recipe je yang dapat melalui R&D awal yang dibuat. Betul. Tu. Kan, and then kita maintain that value to the customer. Dan macam Kak ni sebut tadi, sebenarnya orang menunggu. Bila dia makan sedap, dia suka dengan quality of the product tu, dia nak lagi. Kan, so basically the market is there. Itulah peluang yang ada. Betul. Kan, dengan all the facilities kan. Dan cabaran-cabaran tadi tu, for sure lah macam Kak ni sebut tadi, mungkin kita boleh ulas dengan Cik Isrok punya sesi soalan kejap lagi. Kan, cumanya dekat, saya suka part di mana the journey ni dia start dengan resources yang ada di sekeliling. In fact, macam yang Kak ni sebut tadi, bukan duit sendiri pun, pinjam dulu dengan husband tu kan. Pinjam dulu kan, kemudian cari solusi kan. Because yelah, we believe that sebenarnya semua cabaran, semua masalah ni dia ada jalan penyelesaian dia. Betul. Fikir kan, bincang macam mana nak keluar daripada tu kan. Saya nak ambil satu proses daripada salah satu jenis yang Kak Nim cerita tadi kan. Pada fasa di mana sales meningkat, berlaku perubahan lifestyle kan, dan mungkin antara benda yang besar tak tengok pada masa tu adalah pengurusan kewangan ni lah. Mungkin di sendiri kan, ataupun di perniagaan kan. Dan saya nak ajukan topik ni pada Cik Isrok kan. Bisnes ni, kita faham bisnes ni sebagai satu entiti kan. Dia ada bahagian marketing dia, ada human resource dia, kan ada pengurusan macam-macam lah kan. Dan pengurusan kewangan ni sebenarnya tidak kurang penting daripada elemen-elemen lain ni kan. So
Cik Isrok sebagai pegawai yang berfokus kepada kepada pendidikan keuangan kepada PMKS di AKPK ni, mungkin Cik Isrok boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan kepentingan untuk melihat aspek ni kan. Apa kepentingan dan mungkin sebenarnya apa perkara-perkara yang businessman perlu tengok dalam pengurusan keuangan ni. Baik. Terima kasih kepada sahabat saya Encik Musli dan juga kepada Puan yang kita sebenarnya graduate same university kita. Universiti Melaya kan. Okey. Saya nak ambil sedikit poin-poin yang baik berdasarkan penceritaan tadi. Satu ialah Puan menjalankan market validation tau. Validate the market. Sebelum kita ada produk, tapi produk ini kita validate dulu dengan menggunakan produk orang lain dulu. Lepas tu baru dia menghasilkan produk. Bila dah validate market tu dah ada demand dan dia keluarkan produk sendiri. Dia menghasilkan produk sendiri. Maksudnya kalau kita validate kan tadi kan, macam Tuan sebut tadi kita tengok produk orang lain ni ada demand ke tak lah. Dan baru kita boleh cakap kalau kita introduce the same product, so the demand tu ada. Ada. Okay. Sebab dia guna produk orang lain dulu. Kalau cerita tadi, benchmark dia produk orang lain. Dia gunakan produk orang dulu dan dia validate market, ada demand sehingga kan tak boleh dah dia punya supplier tu nak cover. Dan dia hasilkan produk sendiri. That is the good thing dalam perniagaan. Yang keduanya, dia gunakan apa yang ada di tangan. Dalam perniagaan dia bermulakan apa yang ada di tangan dan dia jalankan perniagaan sehinggalah ke hari ini. Dia bermula dengan RM300 je. Kan? Di rumah sendiri semua. Dan dia boleh menghasilkan keuntungan daripada RM300 tadi. Dia boleh menghasilkan keuntungan berapa? RM200 kan daripada RM300 tu. Dan itulah kitaran aliran tunai, berkembang sehinggalah ke hari ini. Baik. Saya nak kongsikan sedikit kajian dalam perniagaan. Kalau kita lihat kepada kisah NIMS ni, untuk kajian daripada SME Master Plan, dia kata 42% perniagaan gagal dalam tempoh 5 tahun. Bermakna kalau katakan perniagaan kita ni pada tempoh 5 tahun tu kita agak struggle tau berniaga. Agak struggle. Kita nak bernafas dalam perniagaan pun susah. Sebab macam-macam kita nak rolling balik, kita nak membeli bahan mentah dan kita nak bayar sewa, kita nak membayar gaji pekerja untuk permulaan 5 tahun. Bila mana kita dah berniaga lebih daripada 5 tahun, barulah kita boleh bernafas, ada nampak duit di tangan kan untuk kita berkembang. So 42% ni gagal disebabkan apa? Kajian tadi dia mengatakan bahawa ada 10 punca perniagaan gagal. Majoriti adalah disebabkan kelemahan pengurusan keuangan. Kajian mengatakan disebabkan kelemahan pengurusan keuangan. Kalau kita lihat lagi apa yang berlaku, dia banyak ada menggunakan duit perniagaan untuk peribadi, over investment ke atas aset-aset yang tak produktif. Kajian mengatakan kita lagi satu pengurusan stok inventory yang lemah. Sebab bila kita berniaga, kita meletakkan modal kita kat stok tadi. Kita beli bahan mentah kat stok. Stok ni tidak boleh ditunaikan menjadi jualan. Jadi kita stuck dalam perniagaan. Sebab tu Richard Branson ada mengatakan bahawa never take your eyes off the cash flow. Jangan sesekali kita mengalihkan pandangan terhadap aliran tunai. Sebab ia merupakan aliran darah dalam perniagaan. Sebab itu cabaran utama untuk permulaan ini ialah cabaran untuk kita menguruskan aliran tunai perniagaan. Aliran tunai ni apa? Aliran tunai ni ialah aliran duit keluar, duit masuk, hasil daripada perniagaan, yang mana hasil daripada pembelian daripada segmen pelanggan. Duit ini yang mana kita akan gunakan untuk membiayai kos-kos perniagaan sehinggalah menghasilkan baki tunai. Sebab itu bila kita ada duit, then cabaran kita nak uruskan duit. Duit dah ada ni, sales dah ada, orang dah kenal kita. Kan? Walaupun kita bersaing dengan segmen pelanggan yang sama, kan? So orang market dah ada, orang dah kenal kita, so duit dah ada. Then the hardest part ialah kita nak uruskan aliran tunai itu supaya kita mencapai matlamat perniagaan. Sebab itu dalam perniagaan ini, pengurusan aliran tunai, pengurusan keuangan merupakan satu elemen penting untuk memastikan perniagaan tadi berdaya maju, berdaya saing dan boleh sustain dalam perniagaan. Kita kena ingatlah, dalam perniagaan kita jatuh sebab duit, kita naik pun sebab duit. Sebab tu cantik urus tu dalam kita punya urus wang
urus hidup. Related Related. Dia punya ni dia. Menarik satu analogi yang Cik Isrok sebut tadi kan. Kita pun dah faham, orang cakap urus wang ni penting. Individu ke kan, bisnes ke penting kan. Tapi analogi tu dia kuatkanlah lagi fahaman. Tubuh badan kita ada anggota badan kan, ada organ kan, tapi yang menghidupkan semua tu adalah aliran darah. Tadi. Yang kita terjemahkan kepada aliran tunai dalam syarikat. Satu analogi yang cantik. Organ bukan tak penting kan. Anggota badan lain bukan tak penting, tapi yang boleh gerakkan semua ni adalah pengurusan aliran tunai, pengurusan kewangan tu kan. Okey. Saya rasa menarik sebenarnya kalau kita nak kupas lebih dalam berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan ni. For sure kita banyak lagi sebenarnya poin-poin penting yang kita nak sampaikan. Tadi Kak Nin dah cerita the journey kan, peluang, cabaran. Kemudian Cik Isrok masukkan pula dalam proses tu sebenarnya ada benda yang penting untuk kita tengok terlebih dahulu dan pay close attention. Macam Kak Nin pun sebut tadi kan. Bisnes dah okey pun kalau tak jaga kan, boleh drop tu tinggal beberapa ribu sahaja kalau tak jaga pengurusan kewangan. Okey. Jadi itu elemen-elemen penting yang kita nak tengok dan kita akan tekankan pada sesi kedua, dan untuk sementara ni kita akan berehat sementara waktu seketika dan kita akan sambung pada sesi yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Tolong ya. Aku pun nak balik. Tapi kalau tak tolong, kena kutuk pula nanti. Hei. Kenapa ni sayang? Selamat. Semua Tira buat rasa tak betul, Mak. Tira dah tak rasa confident dengan suara Tira. Tira dulu penuh dengan keyakinan. Apa yang Tira nak, Tira akan cuba juga dapatkan. Kembalikan keyakinan. Sayang? Betul apa Mak cakap. Aku harus bebas jadi diri sendiri. Harus yakin agar merdeka dari fikiran negatif. Kebebasan haruslah bermula daripada diri sendiri. Alright, selamat datang kembali ke sesi kedua Tanya Je Thursday, podcast kita untuk episod yang ke-6. Menarik tadi banyak walaupun 2 soalan je sebenarnya kan Kak Nim, Cik Isrok 2 soalan je, tapi kupasan dia tu banyak angle sebenarnya, dan I believe itu hanyalah surface sahaja perkongsian daripada Kak Nim. Banyak lagi sebenarnya poin-poin penting yang kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa kan. Okey. Cuma tadi Kak Nim cerita perjalanan daripada rumah sampai to the global level kan. Mungkin kalau kita boleh ambil satu part daripada perjalanan tu pada awal-awal perniagaan ni lah kan, kalau kita nak fokuskan topik podcast kita ni yang pendengar-pendengarnya mungkin baru bermula perniagaan kan, ataupun perniagaan tu baru masuk at moderate level ke kan, yang sedang mencari ruang untuk berkembang kan. Satu soalan saya pada Kak Nim kan, bisnes ni biasanya mungkin ada orang yang rasa bisnes tu susah kan, mungkin pengalaman-pengalaman tak pernah terdedah pada perniagaan, kita tak tahu nak buat macam mana. Kita dengar orang buat dapat 3-4 juta sebulan, terkejut macam mana dia boleh buat benda tu kan. Dan ada juga perkongsian-perkongsian yang menyatakan bisnes tak okey kan, kena tutup kedai, downsize dan sebagainya. Kak Nim pun ada cerita benda tu kan. So mengikut pengalaman Kak Nim kan, apa sebenarnya aspek-aspek yang penting, perkara-perkara yang penting bila mana kita nak start the business tu kan, supaya bisnes ni, perniagaan ni kita start dengan langkah kanan lah kan, kita start dengan langkah kanan ataupun on the right footing dengan step yang betul. Okay, terima kasih Mus. Sebenarnya dalam bisnes ni, sebagai seorang usahawan yang baru nak bermula ataupun dah melangkah dalam bisnes ni, saya mengambil contoh diri saya lah sebenarnya. Saya tak, daripada awal saya buat bisnes ni, perkara paling penting sebenarnya adalah ilmu tentang pengurusan bisnes ni. Penting bagi saya. Dulu saya tak ambil benda ni secara serius. Yeah. Sebab yang saya tahu saya nak jual. Kita nak jual je. Nak jual je. Tapi paling penting sebenarnya adalah pengurusan duit tu sendiri, pengurusan keuangan, pengurusan bisnes yang sistematik. Okay. Bukan saja urus duit saja, tapi sistematik tu penting juga. Sebab kita nak urus duit ni, kita nak tengok macam Cik Isrok cakap tadi, aliran keluar masuk duit apa semua kan. Jadi saya rasa ini yang paling penting untuk kita belajar, iaitu pengurusan kewangan, pengurusan aliran duit dan sebagainya. Okay.
masa saya tersedarlah bila saya tengok bisnes saya dah makin, orang kata dah makin berkembang. Jadi saya daripada situ pun saya ada juga pergi ke kelas-kelas yang daripada agensi yang menyediakan kelas, contohnya kelas ariran tunai dan sebagainya, untuk belajar macam mana kita nak urus duit syarikat kita, macam mana kita nak merekod syarikat dan sebagainya. Sebenarnya banyak agensi-agensi yang provide apa orang kata kelas ataupun latihan mengenai ini. Jadi selain pada marketing orang kata penting juga, betul penting, tapi penting bila kalau kita tahu urus duit dengan betul. Baru boleh buat duit lagi. Baru kita boleh buat duit lagi. Kalau kita tak urus duit dengan betul, macam mana kita nak kembangkan lagi duit kita? Macam mana kita nak kembangkan lagi? Okey, daripada situ saya belajar juga macam mana kita nak buat investment kepada nak gandakan lagi duit kita ni. Dan macam mana kita nak gandakan lagi dapat hasil. So bila saya sampai satu tahap yang mana kewangan kita dah stabil dan sebagainya, kita dah boleh invest. Orang panggil reinvest balik. Okey. Reinvest balik duit kita ni kepada kepada yang boleh mendatangkan hasil. Sebagai contoh, dekat NIMS kami ada juga buat FD, simpan duit dalam FD, dan juga buat investment daripada yang dipercayai lah, maksudnya daripada bank ke apa ke kan. So daripada situ kita buat ada hasil lah kan. So saya percaya sebagai seorang usahawan, tak perlu terburu-buru untuk invest kepada benda yang bukan mendatangkan hasil. Yang tak produktif. Betul. So maksudnya kita banyak je peluang-peluang yang ada sekarang ni. Kita kena invest kepada tempat yang betul lah. So saya rasa ini yang paling penting sebagai seorang usahawan yang baru nak bermula. Duit yang ada, pertama kita kena saya suka sering bercakap pasal berjimat cermat. Walaupun duit banyak duit banyak, kena jimat cermat. Kena berjimat cermat. Pada masa awal-awal kita fasa saya boleh katakan fasa 1 lah fasa 1 mana saya bermula dulu, kita kena bersederhana. Maksudnya berjimat cermat ni tak perlu nak terus gairah terus nak pakai kereta besar. Tahu nak pakai kereta besar, nak terus pakai Lamborghini ke apa, orang lain pakai Lamborghini. Nak tunjuknya berjaya. Tak perlu kita nak impress orang. Sampai tahap macam tu. Lepas tu yang kedua, saya rasa untuk usahawan-usahawan ni juga, sebab saya dah lalui fasa tu. Saya dah rasa saya menyesal. So saya rasa penting bila kita ada orang yang boleh bantu kita juga untuk kita susung keuangan kita ni dengan sebaik mungkin. Kat mana lagi lorong-lorong yang boleh kita capai ataupun kita dapat hasilkan duit kita ni. Jadi bila ada someone ataupun agensi yang boleh guide kita dengan cara yang betul, dan selain pada tu juga kita kena tengok juga peluang-peluang yang ada di daripada kerajaan kita. Apa yang menyokong SME terutamanya. Banyak kerajaan kita yang memberi sokongan kepada SME, bantuan-bantuan. So kita ada tambahan extra daripada government ni yang menyokong SME ni. Sebagai contoh, kita nak pergi trade mission. Ada bantuan-bantuan daripada government seperti Matrade, seperti Pharma, agensi MARA dan sebagainya, yang banyak bagi untuk kita penetrate ke luar negara. Kalau kita sendiri nak guna duit kita sendiri, berapa banyak kita nak keluar. Betul tak? So itulah kita kena tengok peluang itulah. Itu sajalah kot daripada saya. Menarik Kak Ni bila sebut belajar dulu kan. Biasa ada setengah orang mungkin buat baru belajar. So mungkin proses tu kalau kita ubah cycle kan, kita belajar baru buat, sebenarnya mungkin banyak benda yang kita boleh elakkan. Betul. Especially yang bagi kesan kepada perniagaan dan sebagainya secara negatif lah kan. Dan menarik juga macam Kak Ni sebut tadi kan, bila buat duit ni kan, the process dia tu, bila kita buat duit, ada duit, it's not kita terus spend duit tu, tapi reinvest balik. Cari tempat yang memberi semula pulangan kepada kita. Jangan ambil approach dah dapat duit banyak ni terus kita spend je kan, tak bagi apa-apa pulangan kan. Walaupun duit dah banyak kan. Itu poin-poin penting saya rasa. Dan part penting tu berkenaan dengan
knowledge dan juga sebenarnya kalau kita explore apa yang ada dalam industri sekarang ni banyak lah kan, daripada sudut bantuan keuangan dia yang disediakan oleh government, daripada sudut bantuan latihan dia kan, ruang platform yang disediakan banyak lah kan, geng-geng tu kan. Dan saya percaya di AKPK pun sebenarnya kita merupakan salah satu agensi yang cuba untuk menjadi support system kepada PMKS ni kan, Cik Isra kan. Jadi di luar sana banyak agensi yang sediakan, ada yang sediakan pembiayaan dalam bentuk kewangan lah bantuan dia, ada yang sediakan dalam bentuk latihan. Saya nak tanya Cik Isra kan, di AKPK ni sebenarnya apa bentuk bantuan atau asisten yang kita sediakan kepada PMKS punya sektor ni? Baik. AKPK merupakan sahabat keuangan anda. Tu dia. Kalau saya nak tarik balik lah, saya nak throwback sikit ketika PKP dululah kan. Kalau kita tengok statistik kan daripada SSM. SSM. Lebih 30,000 usahawan mikro terpaksa menutup operasi perniagaan. Yang pada tempoh itu saja. Pada ketika itu. Kajian daripada AKPK mengatakan majoriti mengakui bahawa mereka tidak mempunyai kemahiran menguruskan duit di peringkat awal. Okey. Ini sebelum PKP. Bila terjadinya bencana ataupun musibah lah, cabaran ketika PKP, ramai yang terpaksa menutup operasi perniagaan sebab tunai operasi hanya mampu bertahan tak lebih pun daripada 3 bulan. Okey. Ini waktu PKP berlaku. Kan? Maknanya apa? Most people don't plan to fail. They fail to plan. Sebab itu di AKPK, kita cuba membangunkan usahawan-usahawan ini dengan memberikan pendidikan keuangan khusus kepada usahawan-usahawan mikro yang terkesan. So kita ada pendidikan keuangan. Sebab itu di AKPK kita telah pun membangunkan satu alat keuangan yang digital, yang strategik, yang kita namakan My Bijak Niaga. My Bijak Niaga lah yang kita gunakan ini, yang mana kita punya modul-modul yang ada kan, untuk kita melatih usahawan-usahawan untuk merancang, untuk merekod, untuk menganalisa dan juga untuk mengawal keuangan untuk mencapai objektif perniagaan. Sebab kita berniaga semua ada objektif. Ada yang kata saya berniaga untuk membangunkan ekonomi, saya berniaga untuk meningkatkan taraf kehidupan. So sekiranya kita tidak mempunyai pengurusan keuangan yang baik, sukar untuk mencapai objektif perniagaan. Sebab itu dengan My Bijak Niaga ini kita terapkan, kita disiplinkan, kena rekod. Nak ambil duit perniagaan untuk peribadi boleh, tapi kena rekod. Sebab itu dalam sesi My Bijak Niaga kita menggunakan satu teknologi kita namakan OCR, yang mana boleh translatekan gambar itu menjadi teks. Maksudnya dia tak gambar je, dia boleh record dah. Contoh kita ambil transaction tersebut. Dia ambil gambar receipt, dia ambil gambar bill. So dia bila ambil gambar je, telah pun translatekan teknologi tadi, translatekan dia punya gambar tadi menjadi teks. So maknanya inilah kita punya record belian yang terjadi pada hari kejadian tersebut. Yang mana akhirnya kita boleh melihat kepada kita punya penyata untung rugi lah. Adakah kita menjalankan perniagaan pada tahap kerugian? Adakah kita menjalankan perniagaan pada tahap keuntungan? Dapat untung ke rugi. Kan? Sebab kita sendiri kalau kita tak merekod, kita tak tahu sama ada kita ni berniaga ni untung ke rugi. Kita tak tahu kita punya kos perniagaan berapa. Kan? Kita sibuk sebab semua kitalah berniaga, kitalah menjalankan operasi, kitalah yang terlibat dalam marketing. Siapa nak rekod ni? Ini salah satu aplikasi mudah web based yang mana boleh membantu usahawan-usahawan mikro khususnya untuk merekod dan merancang perniagaan dia. Alright. Okay, menarik tu sebab saya rasa bila kita nampak baru kita akan sedar. Saya rasa konsep penting dalam sebenarnya dalam pengurusan keuangan individu pun, aktiviti mencatat, merekod ni penting. Kalau tak, duit tu entah pergi ke mana kan. Dan hujung bulan nak buat analisa pun tak boleh, rekod tak ada. Kan, bila ada rekod ni penting maksudnya macam Cik Isra sebut tadi, dapat tahu kan kos operasi besar mana kan, apa yang boleh dikurangkan, apa yang patut ditambahkan. So, benda mudah, benda simple, kita biasa dengar catat, tulis, rekod, simpan kan. Tapi kesan dia tu, impact dia tu besar sebenarnya kalau dibuat benda tu kan. Okey. Jadi banyak sebenarnya yang kita dah
cuba kupas tadi kan, walaupun mungkin secara surface lagi tak tunjuk secara detail, tapi saya percaya kan di pihak Kak Nin, di pihak Cik Isrok sendiri pun sebenarnya selain daripada sesi ni banyak lagi sebenarnya kan ruang-ruang lain yang memang kita buat perkongsian. Saya rasa Kak Nin memang dapat banyak jemputan pun daripada pelbagai agensi yang mungkin kalau penonton di luar sana nak dengar cerita-cerita lain, cerita-cerita lebih yang lebih detail tu kan, yang lebih terperinci tu, boleh tengok video-video lain. Betul ada Kak Nin kan? Adalah sikit-sikit. Ada kan sikit-sikit kan. Kak Nin memang ada buat sharing tak berkenaan dengan bisnes ni? Saya kalau dipanggil lah, sebenarnya saya lebih banyak kepada bagi training juga kepada tim saya. Okay. Alright. Okay. Sebab dulu saya bina tim kan. Jadi saya banyak lebih kepada concern kepada tim-tim lah, macam mana kita jalankan bisnes dengan betul. Ya, betul. Supaya tak nak juga dia langgar dinding macam saya. Tim yang Kak Ni sebut ni yang bekerja di syarikat ke ataupun tim sale yang jualan okay, yang ejen-ejen kita. Ejen, okay. So ejen-ejen ni pun sebenarnya kalau yalah itu baru tahu pasal mai bijak ni kan. Mai bijak niaga ni kan. So this is good thing untuk kita perkenalkan benda ni kepada usahawan-usahawan. Yeah. Tak kisahlah daripada sekecil-kecil sebagai dropship ataupun affiliate, sebab penting untuk dia orang tahu macam mana aliran duit berlaku dalam bisnes ni kan, dalam bisnes ni kan. So itulah mungkin nanti kita boleh jemput untuk ajar saya punya tim pula. Boleh, saya nak kongsikan satu kajian jugalah. Dia ada hubungan kait antara literasi pendidikan keuangan dengan prestasi perniagaan. Okay. Dari kajian tersebut, literasi pendidikan keuangan ini mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap prestasi perniagaan tadi. Maknanya bila usahawan ini mempunyai kemahiran literasi menguruskan duit perniagaan, dia merupakan aset penting dan juga boleh memberikan tambah nilai kepada perniagaan tersebut untuk sustain di dalam perniagaan yang persekitarannya agak kompetitif sekarang. Kita tidak mungkin boleh mengubah arah angin, tetapi kita mungkin boleh mengubah layar perahu untuk sampai ke satu destinasi. Alright. Okay. Betul saya tertarik dengan yang Cik Isrok sebut tadi kan. Maksudnya ialah bahasa dia adalah positive relationship lah kan. Mudah dia, makin banyak pengetahuan kita berkenaan dengan pengurusan bisnes dan keuangan ni, makin bagus lah dia punya bisnes tu. Kan? Memang logik lah benda tu kan. Rendah knowledge kita, kurang baik prestasi syarikat kan. Okey. Saya rasa kita punya sesi ni pun dah sampai ke penghujung. Cuma kan, saya secara peribadi saya tak berpuas hati lagi. Sebab banyak soalan ada 8, kita sempat tanya 4. Kan. Tapi kita pun kita pun terpaksa meraihkan masa yang suntuk yang ada ni kan. Tapi saya tak nak tutup terus kan. Mungkin setiap daripada panel lah Kak Nim dengan Cik Isrok kan, mungkin boleh rangkumkan lah, kita ambil beberapa poin penting di penghujung ni kan, yang kita boleh sampaikan kepada pendengar kita. Mula dengan Kak Nim dulu. Okey, mengenai tajuk topik kita pada hari ni kan, sebagai daripada pandangan ataupun pengalaman sebagai seorang usahawan yang SME ni, saya nampak dari segi pengurusan keuangan lah terutamanya, merupakan satu perkara yang orang kata tadi nyawa. Nyawa dalam perniagaan kita. Sebab bila kita uruskan perniagaan kita dengan baik, kita dapat hasil yang lebih baik lagi. Sebab sebagai contoh, saya ambil contoh saya punya cara lah. Saya punya cara pada awal perniagaan, saya memang sangat-sangat monitor aliran keluar dan aliran masuk. Saya lebih suka tengok duit masuk daripada duit keluar. Saya sangat macam bila duit keluar tu macam berat je, tapi tak nak memang kena bayar, kan? kena keluar kan. Tapi benda daripada situ, bila kita tengok every single thing dekat dalam transaksi kita akan berhati-hati. Kita akan berhati-hati, ni tak boleh spend banyak sebab nanti duit kita ni nanti akan habis. Ini pandangan bagi waktu kita baru memula lah. Maksudnya waktu kita fasa 1 lah, saya
boleh cerita fasa 1 saya waktu tu, memang kita tengok kepada transaksi tersebut supaya kita tengok mana lagi yang okey ni perlu kawalan contoh nak beli stok ataupun bahan mentah dan sebagainya. Jadi kita perlu tengok berapa banyak kita punya duit yang ada, berapa banyak kita nak plan nak keluar. Bukan kita terus beli. Dan kita pun boleh buat ada negotiation dengan kita punya supplier untuk kita bayar sampai orang kata hujung bulan dan sebagainya, untuk kita jaga cash flow kita dengan baik. Kan? So saya dapat rumuskan kat sini, sebagai seorang usahawan, kepentingan kepada pengurusan keuangan ni sangat penting, sebab macam saya cakap tadi, nyawa kepada bisnes kita, perniagaan kita. So sebagai seorang yang telah lalui pelbagai pengalaman, jatuh bangun dan sebagainya, menggunakan duit juga. Ya, betul. Jatuh sebab duit, bangkit pun sebab duit. Oh, menarik tu. Ada tagline baru nanti kita orang tambah ni. Jatuh sebab duit, bangkit balik sebab duit kan. Yeah, menunjukkan betapa pentingnya sebenarnya pengurusan aliran tunai bagi perniagaan. Dan sangat penting, satu rumusan yang cantik daripada Kak Nim. Ini bukan benda yang kita saja-saja teori-teori yang kita ambil kan, kita buat konklusi macam ni, bukan. Ini daripada orang yang usahawan dah telah lalui the proses tu. Bermula daripada kecil sampai ke saiz bisnes yang sekarang lah. Encik Israq. Sebenarnya tak ada formula yang grand pun untuk berjaya sebagai seorang usahawan. Dia cabaran terbesar ialah mindset dia sendiri. Diri sendiri, cabaran terbesar dia. Kalau dia masih lagi dengan kelaziman yang sama, hasil dia tetap sama. Yeah. Sekiranya kita ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, usaha kena luar biasa. Nasihat saya, kita gunakan 4A. Okay. Yang pertama, kita kena akui bahawa kita mempunyai masalah dalam pengurusan keuangan. Tak boleh in denial lah. Tak boleh. Kita tahu kita ada masalah dalam pengurusan keuangan. Sebab itu kita telah merekodkan kerugian pun. Sebab itu kita tak boleh mencapai kita punya target sasaran perniagaan pun. Yang kedua ialah kita kena analisa. Kita kena analisa kedudukan keuangan kita. Di manakah kita realitinya? Adakah kita masih lagi menjalankan perniagaan pada tahap kerugian? Adakah kita hanya balik modal, break even, tak untung, tak rugi? Yang ketiga ialah kita kena ambil tindakan. Kita dah tahu dah perniagaan kita begitu, kita kena ambil tindakan. What is our action plan? Kalau kita masih lagi duduk benda sama dengan benda yang sama, tetap sama. Dan yang keempat ialah apa dia puan? AKPK. Yang keempat AKPK. Kami sentiasa ada. Saya pun tak sangka-sangka tu jawapan tu. Kami sentiasa ada untuk membantu bersama-sama menjalankan menguruskan perniagaan di tahap yang terbaik dalam pengurusan keuangan. Satu kesimpulan yang dirangkumkan dalam 4A 4A. Okey, alright. Menarik perkongsian daripada Kak Nim, daripada Cik Israq kan, berkenaan dengan saya rasa mungkin sedikit sebanyak pengusaha-pengusaha perniagaan di luar sana nampak gambaran. Maksudnya apa sebenarnya aspek penting yang perlu ditekankan dalam perniagaan ni lah kan. Kalau tak, kita akan tertumpu kepada satu perkara saja. Mungkin part marketing saja kan. Betul. Ambil produk jual kan. Sebenarnya dalam jadi trading lah kot mungkin kan. Kita jadi trading kan, dapatkan lepas tu jual kan. Sebenarnya dalam perniagaan ni banyak lagi benda lain nak kembangkan, nak reinvest balik, staff macam mana kan, program latihan, itu semua tu dalam satu topik perniagaan. Dia bukannya benda-benda yang beransingan. Okey. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Nim, on the ground level orang yang berpengalaman dalam perniagaan ni, kerana sudi datang ke sesi ini kan. Satu perkongsian yang saya rasa mungkin lepas ni ada ruang lagi kot kita nak jemput kan. Kita boleh hari ni topik kita sentuh ni secara umum je, general je. Lepas ni kalau kita nak fokuskan satu part apa kan, mungkin boleh jemput lagi Kak Nim kot lepas ni untuk kongsikan benda tu. Dan thank you so much juga kepada Encik Israq atas perkongsian tadi berkenaan dengan theoretical aspect kan, aspek teori dia macam mana sebenarnya kita patut uruskan perniagaan, dan benda tu disupport pula dengan practical part lah, technical part yang Kak Nim kongsikan tadi. Dan untuk para pendengar podcast Tanya Je Tersedia TJT episod ke-6 ni,
sebelum habis, sebelum kita habiskan sesi ni, saya nak jemput juga tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok jugalah video-video yang kami dah sediakan di social media kami, dan untuk episod-episod yang seterusnya. Okey. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa untuk kongsikan, untuk share, untuk like kita punya social media ni, sebab this is for free. Kita buat ni, kita tak ambil apa-apa sebarang keuntungan. Kan, jadi memang itu pun AKPK lah, semua servis ataupun perkhidmatan yang kita sediakan ni adalah percuma saja. Kongsikan, pastikan ilmu ini disebarkan seluas mungkin lah kepada orang-orang yang berkenaan. Alright, thank you so much. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.